Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, pada hari ini kami daripada kumpulan 11 akan membentangkan berkenaan tarian Melayu. Okey. Terlebih dahulu kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Ernawita binti Atan kerana memberi kesempatan kepada kami untuk membuat pembentangan pada hari ini. Okey, ini senarai kumpulan sebelah. Nama ahli kumpulan kami pertama ialah Nur Emi Nadira binti Rosli. Yang kedua ialah Nurul Najah binti Ramli. Ketiga Nur Irina Nasrin binti Remizan. Keempat Nurul Asma binti Abdul Qadir. Kelima Ainur Nadirah Abu Bakar, dan yang keenam Abidin bin Abdul Rahman. Okey, pengenalannya ialah seni tarian Melayu merupakan suatu khazanah yang diperoleh secara turun-temurun dan diwarisi sejak zaman berzaman lagi. Ini bermaksud seni tarian Melayu ini telah wujud sejak zaman dahulu, dan seni warisan ini merupakan lambang kegemilangan tamadun Melayu yang unik dan pelbagai. Seterusnya, seni tarian Melayu juga mempunyai pelbagai jenis dan bentuk. Antara seni tarian Melayu yang popular di sekitar Nusantara dan Malaysia ialah pertama tarian Zapin, Mak Yong dan Kuda Kepang. Okey, kita tengok seterusnya ialah jenis tarian. Tarian pertama ialah tarian Zapin. Tarian Zapin ni secara tradisinya sebenarnya hanya ditarikan oleh golongan lelaki sahaja. Namun setelah ia berkembang dan semakin maju, ia ditarikan secara berpasangan antara lelaki dan wanita dengan gerak tari yang tertentu dan melambangkan sifat diri golongan tersebut. Yang kedua ialah tarian Mak Yong. Tarian Mak Yong ni terdapat 5 jenis tarian Mak Yong yang masyhur dan dipersembahkan. 3 daripadanya terdapat di Malaysia dan biasa kita lihat. Setiap jenis persembahan Mak Yong ni mempunyai perbezaan yang tertentu bagi membezakannya dengan Mak Yong jenis yang lain. Jenis Mak Yong tersebut ialah pertama Mak Yong Patani. Ia berasal di Patani, Yala dan Naratiwak, 3 buah Melayu Selatan Thai yang dahulu sudah kita ketahui bahawa mereka ialah merupakan negeri Islam di bawah kerajaan Melayu Patani. Yang kedua ialah Mak Yong Kelantan. Mak Yong jenis ini terdapat di negeri Kelantan dan Terengganu di negara Malaysia. Yang ketiga ialah Mak Yong Kedah. Mak Yong ini terdapat di negeri Kedah di negara Malaysia. Yang keempat ialah Mak Yong Laut. Mak Yong Laut ni terdapat di negeri Perlis iaitu Malaysia dan wilayah Satun negara Thailand. Yang kelima ialah Mak Yong Riau. Mak Yong Riau ni terdapat di wilayah Riau iaitu Indonesia. Okey, saya bagi kepada rakan saya untuk menyambung pembentangan ini. Persilakan. Okey, tarian Kuda Kepang terdapat 10 hingga 15 orang penari. Bagi setiap kumpulan penari, Kuda Kepang yang biasanya akan mempunyai seorang ketua. Pada peringkat awalnya, semua gerak tari, gerak-geri penari adalah atas arahan Dayan yang menggunakan tali untuk mengawal permainan. Tarian ini biasanya dipertunjukkan di majlis-majlis keramaian untuk memeriahkan lagi suasana seperti menyambut orang-orang kenamaan, meraihkan majlis perkahwinan dan di hari-hari perayaan. Seterusnya. Okey, tarian Zapin pula. Kata Zapin ini diserap dari bahasa Arab, iaitu Zapin yang bermaksud pergerakan kaki cepat mengikut rentak pukulan. Tari Zapin adalah tarian Melayu yang mendapat pengaruh dari Arab. Tarian Zapin ini kemudiannya berkembang ke negeri-negeri seperti Johor, iaitu Riau,
iaitu salah satu pusat pemerintahan Johor Lama, Singapura, wilayah Sarawak dan Brunei Darussalam. Kini tarian zapin masih lagi dipersembahkan dalam majlis formal dan tidak formal, contohnya majlis perkahwinan, majlis perasmian dan sebagainya. Seterusnya, bagi tarian Mak Yong pula, Mak Yong diasaskan di Kerajaan Patani dan dipercayai berusia sekurang-kurangnya 800 tahun ataupun lebih lagi. Menurut hikayat Patani, Mak Yong dibawa ke Kelantan lebih dalam kurang 200 tahun dahulu. Dari situ ia berkembang ke negeri Kedah dan negeri-negeri lain juga. Tarian Mak Yong ini ditonton oleh semua lapisan masyarakat untuk menghormati semangat padi, iaitu berterima kasih bagi tuaian dan merawat penyakit. Disebabkan kemerosotan persembahan Mak Yong ini, persembahan ini hanya dipersembahkan pada hari tertentu sahaja. Misalnya hari keputeraan Sultan, namun hanya ditonton oleh golongan tua. Okey, saya teruskan kepada Amy. Okey, seterusnya adalah tarian kuda kepang. Okey, tarian kuda kepang adalah sebuah tarian pahlawan yang menampakkan pengaruh Jawa dalam Islam. Okey, pengaruh Jawa dapat dilihat pada pakaian penari-penari tersebut. Manakala pengaruh Islam jelas pada jalan cerita itu semasa ditarikan, iaitu mengisahkan peperangan Rasulullah dan para sahabat. Okey. Dikatakan tarian ini diperkenalkan oleh pendakwah Islam sebagai cara untuk menarik penduduk setempat untuk menyampaikan dakwah. Terdapat juga segelintir yang mengaitkan asal-usul tarian ini dengan Wali Songo yang hidup di tanah Jawa pada abad ke-15 dalam usahanya mengembangkan Islam di kawasan pedalaman di Jawa. Beliau mendapat hadiah untuk mendekati masyarakat di sana dengan cara menari-nari sambil menunggang kuda. Setelah waktu berlalu, kuda-kuda tersebut ditukar dengan kulit binatang atau buluh bagi menggantikan kuda sebenar. Seni ini tersebar ke semenanjung Tanah Melayu, lalu kini diamalkan di Singapura dan Malaysia, khususnya di negeri Johor. Tarian kuda kepang sering dimainkan di Jawa dalam acara tertentu seperti sambutan perayaan, majlis perkahwinan dan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Okey, seterusnya. Okey, kita dah sampai ke kesimpulan. Okey, kesimpulan tarian Melayu sememangnya unik dan pelbagai. Kita sebagai bangsa Melayu dan rakyat Malaysia perlulah berbangga dengan khazanah yang bernilai ini. Seni tarian Melayu ini sepatutnya dikembangkan supaya ia terus wujud dalam masyarakat dan menjadi lebih masyhur di peringkat antarabangsa. Okey, sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.